Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbangkit isu tentang mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah dijadikan sebagai hujah syarak ataupun untuk menjadi bukti dan juga dalil bagi sebarang tindakan. Ada dua perkara berkaitan mimpi. Yang pertama sekali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manam faqad ra'an." Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia melihat aku. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, karena syaitan tidak boleh menyerupai aku. Seperti riwayat menyebut la yatamassalu fi surati, syaitan tidak boleh menyerupai pada rupa aku. Jadi hadis ini menegaskan bahawa sesiapa sahaja boleh sahaja bermimpi bertemu Nabi SAW. Cuma persoalannya ialah, adakah benar yang ditemu itu adalah Nabi? Itu persoalan nombor satu. Kerana itulah kata para alim ulama, mesti dipastikan bahawa memang itulah dia Nabi yang dia mimpi dengan rupa Nabi seperti mana yang dilihat ketika hayat baginda SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sebab itulah seorang sahabat Nabi SAW namanya Ibn Abbas, bila mana seorang khatib penulis beliau bernama Yazid Al-Farisi beritahu dia bermimpi bertemu Nabi. Lalu dibacakan hadis, fa inna syaitana la yatamassalu bi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi SAW. Kemudian tanya dia, tolong ceritakan pada aku apa dia sifat-sifat laki-laki yang kamu tengok tadi. Lalu beliau sifatkan. Selepas beliau sifatkan, lalu kata Ibn Abbas, kalau kamu melihat Nabi pada hayat baginda, maksudnya kamu tentu tidak akan menceritakan lebih daripada apa yang kamu ceritakan dalam mimpi tadi. Artinya Ibn Abbas menafikan dia melihat Nabi. Kerana kalau benar itu Nabi, sifat-sifat Nabi tak sebanyak mana sifat yang digambarkan oleh kita tadi. Itu menunjukkan bahawa boleh sahaja seseorang itu menunjuk orang lain yang disangka Nabi, tetapi menyerupai Nabi pada rupa Nabi pada hayat baginda tak akan mendapat dibuat oleh syaitan. Artinya yang pertama, mesti kita pastikan bahawa itu adalah Nabi dengan bertanya, apakah sifat-sifat yang kamu lihat pada laki-laki yang dikatakan Nabi bermimpi itu. Kalau menepati sifat-sifat Nabi seperti mana yang dijelaskan oleh para sahabat, diriwayatkan para sahabat, maka itulah Nabi. Satu. Yang kedua, apa saja mimpi bertemu Nabi, adakah boleh menjadi hujah? Jawapan tidak boleh jadi hujah. Kenapa? Kata Al-Imam Zarkashi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Bahrul Muhit fi Usul Fiqh. Kata beliau, mimpi bertemu Nabi tidak boleh menjadi hujah syarak. Kenapa? Kerana orang yang bermimpi itu bukannya ahlan litahamu riwayah, bukannya berkeahlian untuk meriwayatkan. Kenapa? Li'adam tahaffuzi, sebab dia tak mampu nak pelihara. Apa ketika dia tidur, dia tak mampu untuk menjadi seorang yang boleh dipercayai untuk meriwayatkan. Kerana mimpi ni selalunya dia keadaannya agak penceritaannya mungkin tidak ketika mana kita di alam hayat ini. Oleh kerana suka untuk memeliharanya, maka kata Imam Ghazali, orang yang mimpi bukannya berkelayakan untuk meriwayatkan penceritaan. Kemudian bila persoalan meriwayatkan dia persoalan tentang ta'bir, tafsir pada mimpi pula. Bagaimana? Di zaman Nabi, bila mana seorang sahabat datang jumpa Nabi, bercerita kepada Nabi bahawa dia bermimpi sekian-sekian. Lalu sahabat Nabi Abu Bakar Siddiq minta izin kepada Nabi untuk mentafsirkan mimpi tersebut. Nabi benarkan. Lalu selepas selesai, kata Nabi, asabta ba'dan wa ahta'ta ba'dan. Kamu betul pada sebahagian dan kamu silap pada sebahagian. Jadi hadis ini menunjukkan bahawa ketika mentakbir ataupun mentafsirkan maksud mimpi juga, ia adalah perkara yang boleh jadi betul dan boleh jadi salah. Berarti dia perkara ijtihad. Maka bila mana mentafsirkan mimpi pun adalah perkara yang boleh jadi betul atau salah, maka sebab itu kata ulama, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai hujah ataupun menjadikan dalil untuk sebarang tindakan. Ini persoalan berkaitan mimpi bertemu Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Datang ke muktamar ni untuk satukan orang Islam. Tak apa, insyaAllah. Arak pula duduk pisah, jangan saya pergi. Kayaknya saya sembahyang istikharah. Ini saya tak cerita ni, cerita sini. Takut nak cerita. Satu nak cerita sembahyang istikharah ni. Sembahyang istikharah. Pergi ke tak pergi? Lepas sembahyang istikharah,
Saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Dr. Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jasin. Cerita Quran ni, berapa orang kawan kami lecturer ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Ismail Ziyarah, saya mimpi Rasulullah datang melawat kapung Gusila. Dia mari diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Ini cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Dia sebut nama saya. Assalamualaikum Abdullah Hadi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Macam biasa. Wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab. Ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Tiba-tiba ada bakar anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Mengapa tak buang bakar anjing ni, malulah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Popok muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Saya kata, takkan Nabi nak makan ikan darat? Saya fikir begitu. Lepas tu ada orang beritahu, Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Kemudian, dia mari balik, Rasulullah ni. Dia mari jalan, ikut jalan tu, saya tengok. Muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap, saya kena terjemah bahasa Melayu. Takut kehebatan dia tu. Nak terjemah bahasa Melayu ni. Bahasa Gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Dia berundung, sedih. Lepas tu saya kejut daripada tidur. Memang terpingat-pingat lah. Dan saya buat keputusan pergi ke Muktamar Takrib. Kemudian tak berapa lama, masa saya keluar hospital, datanglah rombongan daripada Hamas. Diketuai oleh Khalil Hayah. Khalil Hayah ni orang nombor 3 selepas daripada Ismail Haniyah dan Yahya Sinwar. Kerana saya tak tahulah siapa dia lantik ganti Yahya Sinwar ni. Dia mari, dia berjabat saya di Rusila. Saya pun berani cerita ke dia. Saya mimpi jumpa Rasulullah. Lepas tu, dia kata, boleh Ustaz, saya nak takbir mimpi. Saya sila takbirkan. Kalau awak pandai takbir mimpi, silakan. Saya nak takbir mimpi ni ialah orang kita balik pada ta'asuk perkauman. Asabiyah. Orang Arab ni dia tak nak orang lain yang ke depan. Dia nak orang dia ke depan. Oleh kerana orang Iran ni bukan orang Arab. Turki bukan Arab, dia tak nak. Iran dia kata Syiah, Turki dia kata Osmaniyah. Dia nak dia. Dia pula tak buat settle. So dia menyaksikan. Bila berlaku di Gaza, dia tak tolong pun. Mengecewakan orang Gaza. Kena bunuh. Semua kerajaan-kerajaan Arab ni mengecewakan. Tetapi rakyat tidak. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit, kerajaan mengecewakan. Ini berlaku. Dan saya cek balik. Bila Ahmad Ar-Raisuni, Ketua Persatuan Ulama Sedunia, dia letak jawatan. Dan saya pun letak jawatan daripada Persatuan Ulama Sedunia. Saya letak jawatan. Bila kawan-kawan Arab tak setuju dengan penilaian ini, saya letak jawatan. Saya tulis surat terus mengatakan saya dilantik jadi naib Persatuan Ulama ni bukan kerana saya minta orang lantik saja. Saya tak hadir muktamar pun. Lantik tentukan nama saya jadi naib. Saya letak jawatan. Tapi orang pujuk jangan letak jawatan. Saya balik, habis tempoh penggal dia, saya tak masuk lagi. Duduk di luar. Ahmad Ar-Raisuni pun letak jawatan. Ar-Raisuni ialah tokoh ulama dari Morocco. Dia tulis dalam Facebook dia. Dia sangat sedih apa yang berlaku pada hari ini, orang Syiah lebih ramai daripada orang Sunni.